orang punya suara je dengar. Mungkin terlalu letih ke terlalu kenyang makan kurma? Kenyang. Itu je. Okey, makan bakso. Okey, apa pun pada yang boleh tengok di sebelah kiri ni, dia ada yang tanda ditutup ni kan. Yang ini dikenali sebagai Telaga Al-Hind. Al-Hind ini salah satu telaga juga yang ada pada zaman baginda Nabi SAW. Cumanya telaga ni dia lebih digunakan airnya untuk dialirkan kepada kawasan tanaman. Kawasan tanaman. Sebab tu kalau pada tengok sebelah kanan lah, dia dah tutup dah dan dijadikan sebagai tempat yang bersejarah juga, tapi kita tak boleh masuk. Kat Madinah ni banyak telaga sebenarnya, telaga yang bersejarah, tetapi telaga yang kita pergi Telaga Izik, dan sekarang kita dah selesai di ladang kurma. Jadi ladang kurma kat Madinah ni ada banyak. Okay, ada banyak berpuluh-puluh ladang kurma. Kalau pada jangan tengok kat ladang kurma macam sana sebelah kanan yang pas banyak tu, itu pun ladang kurma juga. Ladang kurma. Tapi kita lebih memilih untuk pergi ladang kurma tadi yang dikenali sebagai ladang kurma Bajid, bukanlah sebab dia ada jual bakso, tapi sebabnya dia yang di antara menawarkan harga yang paling rendah. Itu saja. Sebab kita tahu orang Malaysia ni, orang kita suka bila mana bau-bau murah. Betul tak? Jadi murah tak ada masalah. Cuma sebabnya kami bawa kat sini, dia satu murah dan satu kualitinya agak okey, agak baik lah berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi apapun Alhamdulillah. Jadi tadi ada ramai juga jemaah tanya berkenaan dengan kurma yang saya bagi tahu tadi, kurma ajwah yang ditanam di dalam kawasan Tanah Haram yang dia akan hantar ke hotel. Jadi nanti habis ziarah ke ataupun lepas daripada Uhud nanti, mungkin saya ataupun Ustaz Asfar keluarkan list dalam grup. Jadi para jemaah masukkan nama bilik dan bagi tahu berapa kilo. Jadi untuk minimum adalah sekilo. Dia tak ada setengah kilo. Dia dah pack dengan sekilo. Nanti kami akan juga bagi juga gambar tersebut kepada dalam grup. Nanti pada jangan tengok cara packing dia, macam mana plastik packing dia dan sebagainya. Nanti kurma tu akan dihantar. Jadi apapun Alhamdulillah para jemaah sekiranya kita duduk berada di Madinah ni, tanah suci kota Madinah, setiap kali kita membeli belah, setiap kali kita orang kata shopping, keluarkan duit kita, tak kisahlah beli apa sekalipun, niatkan dalam hati, aku buat ni semata-mata di antaranya adalah sebab untuk orang kata atau menyokong ekonomi orang-orang Madinah. Nak menaikkan ekonomi orang Madinah dan sebagainya, kerana ini adalah tempat-tempat yang diberkati. Dan kata para ulama, dengan daripada apa yang kita niatkan untuk membantu orang-orang Madinah, orang-orang di mana Madinah ni merupakan di antara negeri yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Jadi itulah yang kita boleh buat. Kita menolong mereka untuk menaikkan ekonomi orang-orang di sini. Jadi insyaAllah ada ganjaran dan juga dilipatkan, dan insyaAllah akan dikembalikan semula dengan apa yang kita keluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Okey, sekarang ni kita akan menuju ke Bukit Uhud. Sebelum kita pergi ke Bukit Uhud, kita akan lalu di beberapa buah masjid. Ada 3 semuanya saya nak tunjuk. Ada yang pertama Masjid Jumaah, yang keduanya Masjid Khandaq, yang ketiganya Masjid Qiblatan. Okey, yang pertama kita akan jumpa Masjid Khandaq. Di depan Masjid Khandaq ni juga dia ada satu laluan. Pada yang boleh tengok depan Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak tengok laluan asal dia, bahkan para jemaah boleh guna pakai juga laluan ni. Sekiranya para jemaah masuk Masjid Nabawi, keluar daripada Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan yang belakang tu, para jemaah lalu lebih kurang 5 hingga 6 km, para jemaah akan sampai ke Masjid Quba. Dan sunnah dahulu pada Rasulullah datang ke Masjid Quba selalu berjalan kaki. Mana para jemaah rasa nak berjalan kaki, dipersilakan, tak ada masalah. Kalau rasa dah tak larat, dah sampai tu tak larat dah nak patah balik, daripada Masjid Quba ambil taksi balik hotel. Itu ya, senang. Okey, Masjid Jumaah ada berada di hadapan kita ni, di sebelah kiri yang warna putih. Ketika mana baginda Nabi SAW singgah di perkampungan Quba setelah daripada hijrah, Rasulullah keluar pada pagi Jumaat. Jadi sampainya di sini di perkampungan Bani Salamah, turunnya wahyu berkaitan dengan solat Jumaat, dan di sinilah solat Jumaat yang pertama yang dilaksanakan oleh baginda Nabi dan juga para sahabat. Okey, inilah dia Masjid Jumaah. Jadi jalan yang saya nak tunjukkan ni depan ni, kalau pada jemaah tengok sebelah kiri terus saja akan jumpa, nampak Masjid Quba punya menara, ada 4 menara. Dan kalau ke kanan terus saja akan jumpa Masjid Nabawi. Dan selalunya kalau daripada sana pada jemaah jumpa kat tengah-tengah ada dia buat sewa skuter elektrik, ada beca, ada basikal dan sebagainya. Dan ke sepanjang perjalanan tu juga ada tempat membeli belah, tempat shopping. Okey, mana nak pergi dipersilakan, tak ada masalah. Cumanya kalau tak larat jangan paksa lah. Lebih elok kita simpan tenaga kudrat yang ada, sebab nanti kita nak ke Mekah, nak buat umrah, nak buat tawaf dan sebagainya. Tetapi kalau rasa yakin nak pergi, tak ada masalah, ambil sunnah. Yang pentingnya ambil wuduk daripada
daripada tempat tinggal kita, dan kemudian berjalan terus, dia terus saja, dia tak ada belok-belok, dia terus saja akan sampai terus ke Masjid Quba. Okey, masjid yang pertama sekali dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah. Okey, padanya kejap lagi kita akan lalu dua buah masjid yang berbaki, Masjid Khandaq dan juga Masjid Qiblatan. Jadi saya duduk je lah, senang, dan mungkin daripada jemaah yang belakang nanti nak nampak, nak tengok. Okey, dua masjid yang berbaki, kita akan lalu di Masjid Khandaq yang pertamanya, yang keduanya adalah Masjid Qiblatan. Jadi Masjid Khandaq adalah tempat berlakunya peperangan Ahzab. Okey, peperangan Khandaq. Okey, ketika mana ataupun peperangan Ahzab ni dikenali sebagai peperangan yang orang kata lebih kepada peperangan saraf. Dia tak berlaku seperti mana berlakunya peperangan Badar, berlakunya peperangan Uhud, kerana tentera-tentera musyrikin yang dipanggil tentera-tentera Ahzab. Ahzab ni maksudnya bersekutu, bersekongkol, daripada ramai puak menjadi satu kumpulan. Jadi itulah dipanggil sebagai Ahzab. Kerana apa? Daripada pelbagai latar belakang kaum-kaum musyrikin, mereka bergabung dan jumlah mereka lebih kurang 10,000 bala tentera. Jadi mereka berniat ingin menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika mana tersebut, Rasulullah SAW terlebih dahulu melakukan mesyuarat dengan para sahabat semuanya. Jadi ramai di antara para sahabat yang memberikan lontaran idea. Bahkan ada seorang sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia kata, "Ya Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya kami dahulu di Parsi," kerana Sayyidina Salman ini berasal daripada negeri Parsi. Dia kata, "Kami kalau dahulu di Parsi, untuk tutup jalan daripada dimasuki oleh pihak musuh ke dalam kawasan-kawasan kami, jadi kami akan gali lubang yang besar." Jadi daripada idea itu, Rasulullah SAW menerimanya, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menggali parit dan juga menggali lubang. Bahkan Rasulullah sendiri turun padang, dan ketika itulah ada berlakunya beberapa cerita. Dikatakan di dalam proses pengempungan tentera-tentera Ahzab tersebut, ketika mana baginda Nabi dan juga para sahabat sedang menggali parit, dengan bersusah payahnya, dan ada beberapa orang sahabat datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami lapar ya Rasulullah. Kalau engkau lihat di perut kami ini ya Rasulullah, kami telah ikat di atas perut kami satu batu, untuk mengelakkan kami merasa lebih lapar dan juga lebih tidak bertenaga." Jadi mereka ikat batu di perut mereka. Setiap orang ikat satu batu di perut. Jadi apabila Rasulullah mendengarkan perkara tersebut, Rasulullah angkat baju Rasulullah pula. Rasulullah tunjuk bahawasanya Rasulullah ni ada dua batu lah. Dua batu yang diikat pada perut baginda Nabi SAW. Maknanya Rasulullah lagi lama menahan lapar, lagi lama menahan kepenatan dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi ketika mana proses ataupun peperangan Ahzab berlangsung. Kerana apa? Mereka dikepung oleh tentera-tentera Ahzab. Tentera baginda Nabi SAW, iaitu tentera Madinah, tidak mampu bergerak ke tempat yang lain kecuali bertahan di satu tempat saja, dalam keadaan yang agak lama dikepungnya. Jadi ketika itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasulullah ada satu tempat di tempat tersebut sekarang ni dikenali sebagai Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat ini adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai Rasulullah untuk tempat orang kata tempat berehat, tempat bertahanus, dan juga tempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tempat ni terletak di bersebelahan saja dengan Masjid Khandaq, ataupun dikenali sebagai Masjid 7. Dikenali sebagai Masjid 7 sebab apa? Ketika mana baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat di tempat tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bina kubu. Jadi kubu yang terbina lebih kurang 7 buah kubu. Itulah dinisbahkan daripada kubu-kubu tersebut, jadilah Masjid 7, atau di dalam bahasa Arabnya orang panggil sebagai Masjid Sab'ah. Masjid yang saya ceritakan tadi adalah berada di depan ni. Dan sekiranya para jemaah tanya di manakah lokasi lubang yang digali oleh Rasulullah dan juga para sahabat, benda tu dah lama dah ditimbul, jadi wallahu alam. Dan dikatakan cumanya ada beberapa pendapat yang mengatakan lubang tersebut adalah jalan raya yang kat depan ni, yang daripada kanan nak ke kiri ni. Itu kawasan lubang dia. Okey, di hadapan kita betul-betul, pada jemaah boleh tengok di atas bukit ni yang kecil ini adalah Masjid Al-Fajr, yang tempat Rasul berehat. Dan sebelah kanan yang besar yang warna putih itu adalah Masjid Khandaq. Masjid Khandaq ataupun Masjid 7. Tempat berlakunya peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Dan Masjid Al-Fajr adalah tempat di mana baginda Nabi SAW berehat, dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan pertolongan. Untuk diturunkan pertolongan kepada tentera-tentera muslimin Madinah. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa daripada Rasulullah,
Dan selepas tu Allah telah menurunkan dan kita teruskan perjalanan menuju ke Bukit Uhud. Okey, pada jemaah di hadapan nanti juga akan berada di sebelah kiri pada jemaah ada sebuah masjid lagi. Daripada sini kita dah boleh nampak dah satu masjid warna putih, ada dua kubah dan juga dua menara. Jadi inilah dia namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang diberi nama Masjid Dua Kiblat. Masjid Dua Kiblat. Dia di sebelah depan, sebelah kiri. Jadi ya, kita tak berapa nampak sangat sebab dia buat pembinaan kat depan ni. Menghadap Masjid Nabawi. Jadi Masjid Qiblatain ni adalah perkampungan Bani Salim. Di sinilah tempat berlakunya penukaran arah kiblat. Jadi ketika mana baginda Nabi SAW menerima perintah untuk ibadat seperti mana solat dan sebagainya, ketika tersebut pada awalnya solat para muslimin dan juga Rasulullah semua menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi ketika itu juga orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, mereka sentiasa mencari peluang, mencari sesuatu untuk menjatuhkan moral Rasulullah dan juga moral orang-orang Islam. Jadi antara poin yang mereka dapat adalah dia kata Muhammad ni datang bawa agama yang baru, datang bawa agama baru, cara ibadah yang baru, tetapi kiblat masih sama dengan kiblat kita yang terdahulu. Jadi daripada itulah detik itu Rasulullah SAW sentiasa banyak kali Rasulullah angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditukarkan arah kiblat. Dan di dalam riwayat mengatakan setelah 16 bulan barulah dikabulkan permintaan daripada baginda Nabi. Dan ketika tersebut selepas hijrah pada tahun kedua hijrah, di sinilah ketika mana Rasulullah SAW sedang melaksanakan solat. Solat ada riwayat mengatakan solat zuhur, ada riwayat mengatakan solat asar, iaitu solat yang mempunyai 4 rakaat. Rakaat yang pertama dan juga kedua, Rasulullah memimpin para sahabat untuk solat dan menghadap ataupun berkiblatkan ke arah Masjidil Aqsa. Dan masuk saja pada rakaat ketiga, turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falaluwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya telah lama kami tengok engkau hadapkan wajah kamu, engkau hadapkan tangan kamu, untuk meminta kepada kami bagi ditukarkan arah kiblat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, falaluwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pada hari ini hadapkanlah wajah kamu, diri kamu ke arah kiblat yang engkau redai ataupun yang engkau sukai. Jadi pada situ juga pada rakaat ketiga Rasulullah SAW terus menghadap terus ke arah Masjidil Haram. Dan bermula daripada detik itulah, bermula daripada detik dan saat itu, peristiwa tersebut yang menjadikan kiblat kita daripada detik itu sehinggalah pada hari kiamat, kiblat kita hanyalah berpandukan atau berkiblatkan ke arah Masjidil Haram yang terdapatnya Baitullahil Haram, iaitu Kaabah. Jadi di situ dikenali sebagai Masjid Qiblatain kerana proses dia ataupun peristiwa penukaran arah kiblat. Dan kalau dulu juga kalau kita masuk masjid tu, dia ada 2 tanda mihrab sebenarnya. Satu mihrab yang menghadap ke Masjidil Aqsa, satu mihrab yang sekarang digunakan pakai menghadap ke arah Masjidil Haram. Tetapi mihrab yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa tersebut dah pun saya dah dibuang kerana ada beberapa kata jemaah-jemaah lah daripada negara-negara luar dan sebagainya, bila mana dia datang dia solat ke di mihrab yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Walaupun pada asalnya mihrab tersebut disediakan untuk atas dasar sejarah saja, nak tunjukkan ini adalah ke arah Masjidil Aqsa, ini ke arah Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi telah pun dibuang kerana nak mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak betul dan juga perkara-perkara khurafat yang dilakukan oleh ramai-ramai jemaah yang datang. Okey, dia kita dah selesai tadi 3 buah masjid, ada Masjid Jumaah, ada Masjid Khandaq dan juga Masjid Qiblatain. Sekarang ni kita sedang menuju ke arah Jabal Uhud. Jabal Uhud ni pada sini pun kita dah boleh nampak ke depan tu warna kemerah-merahan.
Jadi Jabal Uhud ni adalah tempat terakhir yang kita datang dan juga tempat terakhir yang kita turun, insya-Allah. Jadi kita turun, kita jalan sama-sama. Nanti kami akan ceritakan di bawah sana nanti, di dataran Bukit Uhud, berkaitan apa yang terjadi di kawasan Uhud dan bagaimana peperangan tersebut terjadi. Dan juga